Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk kita berhimpun di atas talian ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab ataupun buku yang kita baca sebelum ini, iaitu 40 hadis daripada 40 hadis yang sahih berkaitan dengan kisah-kisah ghaib dan ajaib. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah hari ini kita akan masuk ke kisah yang ke-24. Kisah 24 daripada 40 kisah. Maksudnya kita dah melepasi separuh daripada kitab ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kitab ini ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Jadi kita akan tengok kisah yang ke-24 ni dan kita cuba untuk mengambil pengajaran daripadanya. Kisah 24 akan ada bagi kamu kelengkapan-kelengkapan rumah. Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, an Jabirin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal lakum min anmat? Qultu wa anna yakunu lana al-anmat? Qala ama innahu sayakunu lakumul anbat, sayakunu lakumul anmat. Fa ana aqulu laha, yani imra'atahu, akhiri anni anmatak. Fataqul alam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu lakumul anmat fa ad'uha. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni di dua tempat. Di tempat yang berbezalah. Tempat yang pertama ialah tempat bab alamatin nubuwah, ya. Bab tanda-tanda kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang kata apa? Tanda-tanda kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Dan di tempat yang lain Imam Bukhari meriwayatkan juga hadis yang sama ini, iaitu di dalam bab saya pun tak ingatlah dalam bab yang mana, iaitu dalam bab al-anmat, dalam bab perhiasan, dalam bab perhiasan rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu tempat yang Imam Bukhari letak. Dan hadis ni juga sebenarnya diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Hadis ni juga dalam diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, tetapi dengan makna, dengan lafaz yang sedikit berbeza, cuma maknanya sama, iaitu di dalam fasal libas wa zinah, fasal yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan. Dan dalam bab jawaz ittikhadh al-anmat, bab diharuskan untuk memakai permaidani ataupun kita panggil apa, hamparan, ya, hamparan. Baik, hadis ni kata Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, sebenarnya Al-Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis yang
hampir sama dengan hadis ni. Jadi hadis ni glamour lah di sisi penulis kitab hadis di sisi ahli sunnah. Baik, maksud hadis ni an Jabir, daripada Jabir bin Abdullah. Jabir ni ialah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Siapa Jabir bin Abdullah Al-Ansari, tuan-tuan? Jabir bin Abdullah Al-Ansari ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berketurunan Ansar, daripada puak kita panggil puak Khazraj, daripada puak Khazraj, yang mana beliau dikatakan lahir 16 tahun sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Nabi pergi hijrah tu umur dia masih lagi remaja lah. Dia belasan tahun. Dan ayah dia Abdullah merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Yang mana dia dan ayah dia, dia dan ayah dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia dan ayahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bila baca nama dia kita baca radhiyallahu anhuma. Moga Allah meredai dia dan ayahnya. Dan ayahnya terkorban di dalam peperangan Uhud. Ayah Jabir ni ada keistimewaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama ayah dia dapat keistimewaan menjadi syuhada Uhud. Menjadi orang yang terkorban dalam perang Uhud yang Allah Azza wa Jal janjikan mereka ini dengan syurga. Kita semua tahu dalam peristiwa peperangan Uhud, sekira-kira 70 orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkorban. Ada lebih kurang dalam 70 orang, tuan-tuan, ya. 70 orang yang terkorban, yang mana 70 orang ni Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka jaminan syurga kerana mereka telah terkorban demi mempertahankan Islam. Yang mana kita semua tahu dalam peperangan Uhud ni terdapat sedikit kesilapan orang-orang mukmin apabila mereka tidak mengikuti ataupun tidak berpegang dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi tidak membenarkan mereka untuk turun daripada bukit pemanah, tetapi sebahagian daripada mereka turun kerana mereka menyangka mereka telah pun menang, dan akhirnya tentera berkuda yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid pada ketika itu yang masih belum Islam patah balik dan menyerang daripada depan dan belakang, sehingga akhirnya peperangan itu berakhir dengan kekalahan tentera Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri cedera, ada 2 biji besi daripada perisai yang menutup muka Nabi SAW tu masuk ke dalam pipi Nabi SAW sehingga dicabut oleh para sahabat, dan sahabat yang cabut besi Nabi itu pun akhirnya gigi dia pun tercabut sekali. Ini merupakan satu peristiwa yang menyayat hati lah. Satu peristiwa yang menyedihkan kita. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sendiri cedera, luka, dan para sahabat juga 70 orang terkorban. Tapi menariknya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam peperangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Nabi sendiri luka, cedera, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tetapi bila Aisyah tanya Nabi, apakah hari yang paling dahsyat dalam banyak-banyak hari yang kau lalui ya Rasulullah? Apakah hari yang paling dahsyat yang kau rasa paling susahlah nak menanggung penderitaannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab, di antara hari yang paling dahsyat, Nabi SAW kata kepada Aisyah, laqad laqitu min qaumiki ma laqit. Sesungguhnya aku telah bertemu dengan kaummu wahai Aisyah apa yang aku bertemu, wa kana ashaddu ma laqitu yaumal aqabah. Dan di antara hari yang paling sukar untuk aku tanggung penderitaannya adalah hari Aqabah, hari pergi Taif. Kenapa hari Uhud tak dikatakan sebagai hari yang paling berat? Kerana kita tak nafikan bebanan itu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nafikan yang tu, tuan-tuan. Bebanan berlaku kepada Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Kesusahan berlaku. Tetapi kesusahan itu hanyalah kesusahan kehilangan sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pejuang-pejuang Islam, dan Allah Azza wa Jalla menjanjikan
Sesiapa yang meninggal dunia, Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lain. Allah Azza wa Jal akan menggantikan. Syuhada' ni akan digantikan dengan generasi lain. Ini sunnatullah. Tetapi ketika mana berlakunya peristiwa Taif, Nabi SAW masa tu rasa serabut, masa tu rasa susah nak menanggung penderitaannya kerana dakwah Nabi SAW pada ketika itu tak diketahui nak dibawa di mana. Ketika mana Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, belasan tahun berada di Mekah berusaha untuk menjadikan majoriti orang Mekah menerima ajaran Nabi SAW. Tetapi yang masuk Islam pada ketika itu hanyalah orang-orang yang tidak mempunyai pengaruh yang besar, melainkan hanyalah sedikit, manakala mereka-mereka yang mempunyai pengaruh yang besar pada ketika itu menghalang dakwah Nabi SAW, mengganggu dakwah Nabi SAW. Jadi ini yang berlaku pada ketika itu. Bila Nabi SAW pergi ke Taif, harapan Nabi supaya Nabi diterima di sana, tetapi akhirnya tidak diterima. Oleh kerana itu Nabi susah hati. Berbeza dengan sewaktu berada di Madinah, kalah dalam peperangan Uhud, menyedihkan Nabi, tetapi setidak-tidaknya sudah ada satu kawasan dan tempat untuk Islam itu berada dan Islam itu membina asas supaya dilatih lagi tentera-tentera Islam yang sanggup untuk berjuang kerana Allah Azza wa Jal. Berbeza pada zaman Nabi pergi ke Taif, Nabi tidak nampak jalan. Jadi jiwa seorang pendakwah bukan hanya berfikir tentang diri dia, tetapi dalam masa yang sama jiwa pendakwah ini besar sehingga memikirkan tentang perjalanan dan kesinambungan dakwahnya. Sewaktu berada di Taif, Nabi SAW tak jumpa jalan, nak bawa ke mana dakwahnya lagi. Sehinggalah Allah Azza wa Jal memberikan keizinan kepada Nabi dan para sahabat untuk berhijrah pergi ke Madinah dan membina kekuatan di sana. Baik. Jadi ayah kepada Jabir ni terkorban dalam peperangan Uhud. Dan Jabir ni masuk Islam awal lah. Dan dia terlibat di dalam perjanjian Aqabah yang kedua bersama dengan ayah dia. Kita semua tahu perjanjian Aqabah ini berlaku sebelum daripada peristiwa hijrah. Perjanjian Aqabah berlaku sebelum daripada peristiwa hijrah, yang mana peristiwa hijrah berlaku setelah daripada itu. Berlaku setelah daripada itu. Baik. Perjanjian Aqabah ni apa yang berlaku? Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah pada ketika itu berjanji untuk mempertahankan Nabi SAW seperti mana mereka mempertahankan anak dan isteri mereka. Ini perjanjian yang berlaku, dan akhirnya apabila Nabi sampai ke Madinah, membina kekuatan, dan akhirnya Nabi SAW berjaya bukan hanya menguasai Madinah, tetapi juga menguasai kawasan yang berada di sekitar itu, antaranya Makkah, antaranya Taif. Antaranya Taif. Walaupun pada awalnya orang Taif tak mahu masuk Islam. Pada awalnya. Tetapi akhirnya dengan usaha Nabi dan para sahabat, dan akhirnya orang-orang Taif menerima Islam itu sendiri. Baik. Ayah dia meninggal dalam peperangan Uhud, dan Jabir ni tak terlibat dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud kerana ayah dia tak benarkan dia terlibat. Sebab ayah dia terlibat. So ayah dia kata tak payah. Kau pergi jagalah adik-beradik engkau yang perempuan. Sebab Jabir ni mempunyai adik-beradik perempuan yang ramai, iaitu dikatakan dalam kitab sirah sekira-kira 9 orang. 9 orang. Dan setelah daripada kewafatan ayah dia, bila ayah dia meninggal aja, Jabir terus ambil peluang, tak orang kata apa, tak melepaskan peluang untuk berperang bersama dengan Nabi SAW dalam setiap peperangan setelah daripada peperangan Uhud. Dan Jabir, tuan-tuan dan puan-puan, di antara orang yang banyak meriwayatkan hadis. So, siapa yang membaca ataupun mengikuti kuliah-kuliah hadis, dia akan perasan nama Jabir ni antara yang glamour juga. Nama Jabir, nama Aisyah, nama Ibnu Umar, nama Abu Hurairah, nama Abu Dhar, ini di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Dan Jabir ni juga terkenal orang yang mengembara, pernah mengembara hanya semata-mata nak mengetahui sebuah hadis. Inilah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Cuma ulama berbeza pendapat bila dia meninggal dunia. Setelah mereka sepakat mengatakan 70 lebih dia meninggal dunia hijrah, 70 lebih hijrah, tetapi ada yang kata 74, ada yang kata 77 dan sebagainya. Tapi 70 lebih hijrah.
rahimahullah radhiyallahu anhu Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Maka dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Nabi bersabda, Nabi bertanya kepada Jabir, hal lakum min anmat? Kamu ada tak hamparan di rumah? Kamu ada tak permaidani di rumah? Maka kata Jabir, wa anna yakunu lanal anmat? Daripada mana pula kami nak ada anmat? Daripada mana pula kami nak ada permaidani? Bila Nabi SAW tanya ni, Nabi nak membuka, kita panggil apa? Nabi nak membuka perbincangan ataupun Nabi nak membuka dialog. Kerana Nabi seolah-olahnya telah tahu Jabir ni tak ada pun. Kita akan nampak nanti di hujung nanti perkataan Nabi SAW yang seolah-olah macam Nabi dia dah tahu dah yang memang Jabir tak ada. Tapi kenapa tanya? Tanya ni nak mula sembang, nak mula dialog. Ini yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Ketika mensyarahkan hadis ni, berkata, Nabi seolah-olah memang dah tahu dah Jabir ni memang tak ada pun kapet dekat rumah dia. Memang tak ada pun pemaidani kat rumah dia. Tapi kenapa Nabi tanya? Nabi tanya ni kerana nak mulakan dialog, nak mulakan sembang. Macam kita jugalah bila nak sembang, tengok orang jemur kain, kita tanya, jemur kain ke tu? Kita tahu dah dia jemur kain. Tapi kita kata, jemur kain ke tu? Tapi kalau orang yang serius sikit, dia kata, tak, tengah basuh pinggan. Han tak nampak ke aku memang tengah jemur kain? Itu garang sangatlah. Kadang-kadang orang duk buat manis mulut, kita duk garang sangat. Tahulah puasa, tapi janganlah garang sangat. Senyum-senyum lah kan. Tengok macam saya kan, senyum ni kan. Baik. Kemudian, jadi Nabi SAW membukakan soalan ini untuk Nabi mula sembang dengan dia. Jadi Jabir ni bila Nabi tanya soalan macam tu, dia jawab. Tapi jawapan dia tu, jawapan dengan soalan. Kerana kadang-kadang, jawapan ni boleh dibagi dengan ayat penyata. Awak dah makan ke belum? Dah. Awak dah salat ke belum? Dah. Itu jawab dengan ayat penyata. Direct punya answer. Direct answer. Atau jawapan yang bersifat terus. Tetapi kadang-kadang ada soalan yang boleh ditanya, boleh dijawab dengan pertanyaan. Orang tanya kita, nak makan ke belum? Mana aku nak makan? Dia tanya. Dia tanya, di mana aku nak makannya? Bila aku nak makannya? Macam mana aku nak makannya? Itu semua soalan tu. Tetapi bila kita memberikan soalan yang seperti itu, orang dah faham dah. Orang dah faham dah yang kita belum lagi buat apa yang dia tanya. Tetapi, jawapan Jabir ni bukan hanya sekadar nak bagi tahu dekat Nabi SAW yang dia tak ada permaidani. Jawapan Jabir dengan soalan ni bukan hanya sekadar nak bagi tahu dekat Nabi yang dia tak ada. Sebab kalau dia jawab direct bila Nabi tanya, kau ada permaidani tak kat rumah? Dia kata tak ada. Jawapan tu direct. Hanya memberi satu maksud. Apa dia? Aku tak ada permaidani yang kau tanya tu tak ada kat rumah aku. Ya Rasulullah, saya tak ada permaidani tu kat rumah saya. Itu ayat yang penyata yang hanya ada satu makna. Tetapi Jabir dia tak jawab macam tu, tuan-tuan. Jabir dia jawab dengan soalan yang memberikan dua makna. Ya, yang memberikan dua makna. Contoh, ya. Saya bagi contoh. Bukan saya bagi contoh, saya syarahkan. Saya bagi dia punya ayat. Bila Jabir kata wa anna yakunu lanal anmat, daripada mana pula kami nak datang, daripada mana pula nak datangnya permaidani ini? Maksudnya Jabir nak kata dua perkara. Dengan satu ayat, dua perkara yang kita boleh faham. Yang pertama, ialah memang tak adalah kat rumah dia. Yang kedua, istiba'at. Maksudnya yang kata, bukan hanya sekadar tak ada. Susah nak ada tu. Sebab tu dia kata, daripada mana nak datang permaidani ni? Maksudnya, bukan sekadar tak ada. Ada orang tak ada. Bukan kerana dia tak mampu. Tapi memang dia tak ada, memang dia tak nak. Dia mampu untuk beli, tapi dia tak nak. Tapi Jabir ni, jawapan dia tu seolah-olah macam tak ada dan sukar untuk ada. Sebab tu dia jawab dengan soalan. Baik. Qala. Nabi SAW bila dengar jawapan Jabir ni, dia pun bersabda, Ama, innahu sayakunu lakumul anbat. Innahu sayakunu lakumul anmat. Adapun Nabi kata, sesungguhnya amma,
Sesungguhnya, adapun sesungguhnya, sayakunu lakumul anmat. Sesungguhnya akan ada bagi kamu permaidani. Ya, akan ada, nanti akan ada untuk kamu. Nabi SAW buat satu kenyataan tentang perkara akan datang. Mungkin ada di kalangan kita yang kata, Ustaz kata kisah-kisah gaib, mana kisah gaibnya tak nampak pun, ni cerita pasal permaidani. Permaidani bukan benda gaib. Tak, tuan-tuan, benda gaib ni benda yang kita tak nampak sekarang. Kita tak tahu sekarang ni, tak ada kat kita. Ataupun benda yang tersembunyi daripada kita. Sebab itu kita panggil benda tu gaib. Gaib, malaikat gaib, Allah Azza wa Jalla kita tak nampak gaib, beriman dengan syurga gaib, beriman dengan neraka gaib, beriman dengan hari kiamat gaib. Hari kiamat bukan tak gaib, Ustaz. Nanti dia akan muncul. Dia akan muncul nanti, bukan akan muncul sekarang. Sebab tu kita hanya beriman dengan dia. Pahala gaib. Dosa gaib. Kita tak nampak, kita hanya percaya. Begitu juga dengan hari kiamat. Hari kiamat benda yang gaib. Hari kiamat benda gaib sebab kita tak nampak lagi sekarang. Kita just percaya dengan apa yang datang dalam Quran dan Sunnah. Setelah kita percaya Quran dan Sunnah ni memang daripada Allah Azza wa Jal, maka kita percayalah. Kan? Walaupun benda tu belum berlaku, walaupun benda tu kita tak tengok lagi, tapi kita percaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di mana gaibnya? Di mana gaibnya? Kisah Jabir ini. Kisah Jabir ni, tuan-tuan, gaibnya adalah dari sudut Nabi SAW membuat satu kenyataan tentang perkara akan datang yang kita pun tak tahu betul ke berlaku ataupun tidak. Maka Nabi telah membuat satu kenyataan. Nabi kata, sesungguhnya kamu akan ada nanti permaidani. Kamu akan ada nanti permaidani, dan perkara ini disebutkan oleh para ulama termasuk dalam dalailun nubuwah. Bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana di antara ciri-ciri Nabi SAW yang membuktikan Nabi ini benar adalah Nabi, selain daripada Nabi ni membawa wahyu, Nabi membawa Al-Quran, Nabi juga ada menceritakan perkara-perkara yang gaib yang akan berlaku pada masa akan datang. Sebab itu Nabi itu dipanggil Nabi, diambil daripada antara ulama yang menyebutkan, pandangan ulama dia kata Nabi ni diambil daripada perkataan naba. Ada juga yang berpendapat dengan pendapat yang berbeza, tapi ini di antara yang masyhur lah. Nabi diambil daripada perkataan naba. Naba ni berita. Nabi ialah orang yang membawa berita. Berita apa? Berita tentang benda yang telah berlaku terhadap umat-umat yang terdahulu. Benda yang akan berlaku pada masa akan datang, iaitu perkara-perkara gaib. Termasuk dalam benda ni jugalah. Nabi bagi tahu kat Jabir tentang satu benda yang Jabir sendiri tak dapat nak pastikan betul ke tidak di zaman depan, melainkan hanya percaya dengan cakap Nabi SAW. So Nabi kata, pasti sesungguhnya nanti kamu akan ada permaidani ataupun kapet. Fa'ana aqulu laha. Dan aku menyebut kepada isteriku, yakni imra'atahu, iaitu isteri Jabir. Isteri Jabir ni, Jabir bagi tahu bila isteri Jabir ni kemudian daripada itu dia membeli kapet di rumah dia. Dia membeli permaidani dan letak di rumah dia. Jabir bagi tahu dekat isteri dia, Jabir kata, akhiri anni anmatak. Akhiri anni anmatak. Jabir kata, jauhkan daripada aku permaidani itu. Kenapa Jabir suruh jauhkan? Kerana ada dua pandangan di sini. Pandangan yang pertama, Jabir suruh jauhkan permaidani itu adalah disebabkan kerana permaidani itu daripada sutera. Sebab tu Jabir tak bagi isteri dia, bentangkan dekat Jabir, jauhkan sikit. Dia kata, kerana orang lelaki tak boleh pakai, tak boleh guna sutera, walaupun untuk
menjadikan sebagai kapet. Tak boleh. Sebab tu Jabir kata jauhkan. Tetapi ini pendapat minoriti. Pendapat majoriti, asyurrahul hadis, ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni, mereka mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan perkataan Jabir akhiri anni an matak, jauhkan daripada aku permaidani ini, kerana Jabir radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma tidak mahu isteri dia bermewah-mewah di dalam urusan dunia. Dia tak mahu isteri dia tu mewah dalam urusan dunia. Dan inilah pandangan yang tepat bagi saya. Kerana apa? Kerana tak mungkin Jabir suruh menjauhkan tu dalam keadaan ia daripada sutera, kerana tak ada pun perkataan sutera sebelum itu, tak ada kaitan. Dan perkataan selepas ini pun membuktikan ia bukan yang Jabir ni bukan halang ataupun bukan tak bagi isteri dia simpan permaidani itu disebabkan oleh kerana ia diperbuat daripada sutera. Tak ada pun. Kalau kita tengok konteks keseluruhan, saya akan tunjukkan. Saya akan bacakan. Fataqul, bila Jabir cakap macam tu, isteri dia jawab, isteri dia kata, alam yaqulin Nabi SAW innaha satakunu lakumul anbat fa'ada'uha. Adakah bukankah Nabi SAW, tidakkah Nabi SAW pernah berkata sesungguhnya akan ada bagi kamu ini permaidani, lalu aku nak meninggalkannya? So jawapan isteri dia membuktikan Jabir suruh jauhkan tu bukan disebabkan ia diperbuat daripada sutera, tetapi Jabir suruh jauhkan tu kerana memang Jabir ni dia tak nak benda tu. Kenapa? Kerana Jabir ni orang yang wara', orang yang zuhud, orang yang tak mau berlebih-lebihan dalam dunia. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama, kata para ulama, antaranya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia mengatakan hadis ini menjadi bukti tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diberitahukannya mengenai perkara-perkara ghaib yang akan terjadi. Maka baginda memberitahu Jabir bahawa dia akan memiliki kelengkapan-kelengkapan ini, iaitu permaidani itu, dan terjadilah apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada Jabir. Maka dia telah memiliki kelengkapan-kelengkapan rumah. Jadi kalau kita tengok, ya, apa yang Nabi sebut kepada Jabir, yang dia akan ada permaidani, benda ni berlaku sungguh. Bahkan bukan hanya hadis ni saja. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang mana Nabi SAW memberikan berita akan datang dan perkara itu betul-betul terjadi. Antaranya apa? Antaranya bila Nabi SAW sebut kepada Khabbab. Nabi kata apa pada Khabbab? Ketika mana Khabbab datang kepada Nabi SAW mengadu yang dia kena seksa. Mengadu kepada Nabi yang dia kena dipaksa baring di atas besi yang panas, sehingga dia kata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa untuk kami, ya Rasulullah, tidakkah kau minta tolong kepada Allah untuk kami? Maka Nabi SAW bangun dalam keadaan muka Nabi ada sedikit kemarahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, Nabi mengatakan, orang sebelum kamu pernah digergaji dengan gaji besi sehingga terbelah dua kepalanya. Orang sebelum kamu pernah disikat dengan sikat besi, luluh daging dan urat tak tinggal, melainkan tinggal tulang saja. Dan semua itu tidak menjadikan mereka sekali-kali meninggalkan agama mereka. Fa wallahi, kata Nabi, demi Allah, la yutimmannallaha hadzal amr, sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menyelesaikan, akan menyempurnakan urusan agama ini. Hatta yasira rakib min San'a ila Hadramaut, sehingga kan orang yang berjalan, orang yang bermusafir daripada San'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami, dan dia tak takut melainkan takut kepada Allah dan takut kepada serigala kalau dia membawa kambing. Hadis ini Nabi SAW ucapkan kepada Khabbab bin Al-Arat dalam keadaan Islam pada masa itu sangat-sangat ditindas. Islam pada ketika itu sangat-sangat minoriti. Tetapi Nabi ucapkan perkataan ini dengan sangat yakin, memberikan satu berita bahawasanya satu hari nanti
Islam ini akan menjadi dominan di tanah Arab sehingga orang yang berjalan di Sana'a ke Hadramaut tidak takut melainkan hanya takut pada Allah. Waktu tu orang dah jadi Muslim, waktu tu orang dah jadi baik. Nabi kata orang telah beriman kepada Allah, lanun-lanun ni semua takut pada Allah saja dan mereka tidak melakukan lagi rompakan-rompakan di tengah-tengah padang pasir yang kalau takut pun hanya serigala lah sebab dia nak makan. Kalau itu pun kalau dia bawa kambing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, benda yang Nabi sebut ni berlaku di zaman peluasan pembukaan kota-kota besar sehingga kan Islam itu menjadi dominan. Kalau kita tengok negara Arab hari ini memang dominan. Kerajaan Arab memang betul-betul dominan golongan-golongan Muslim dan telah berlaku apa yang Nabi SAW sebutkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan tentang Hasan. Nabi mengatakan Hasan cucu dia tu sayyid. Cucu dia tu merupakan pemimpin. Apa kerja dia? Yuslihu. Dia mendamaikan baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Yang mana dia mendamaikan di antara dua puak yang bertelagah di kalangan orang Islam dan perkara ini Nabi sebut dalam keadaan Hasan tu masih kecil lagi. Tiba-tiba betul macam mana yang Nabi sebut, Hasan memang menjadi pendamai apabila Hasan dilantik oleh orang di kawasan dia untuk menjadi khalifah. Hasan menyerahkan jawatan itu kepada Muawiyah dan tahun itu dipanggil sebagai Amul Jamaah, tahun perpaduan, tahun penyatuan. Jadi benda ni berlaku seperti mana yang Nabi sebut. Begitu juga di dalam hadis, kalau kita tengok tanda-tanda kiamat yang kecil sebahagian telah keluar, antaranya Nabi SAW menyatakan di zaman Nabi kepada Jibril, hadis yang sangat terkenal, iaitu hadis Jibril ajar kepada Nabi iman, Islam dan ihsan. Setelah Jibril datang tanya kepada Nabi soalan apa itu iman, apa itu Islam dan apa itu ihsan, maka bila Nabi jawab, Jibril kata, fa akhbirni 'anis saah, bagi tahu aku tentang kiamat. Kata Nabi SAW, ma al-mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'ir. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maka bila berlaku keadaan Nabi ditanya tentang kiamat dan Nabi jawab aku tak tahu. Kalau kamu tak tahu, aku pun tak tahu. Maka Jibril bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni an amaratiha. Tolong bagi tahu saya tentang petanda kiamat tu pula. Apa tanda kiamat tu pula? Jadi kata Nabi SAW, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Yang bermaksud, di antara tanda-tanda kiamat apabila Nabi ada sebut dua benda lah, iaitu yang pertama anak melahirkan tuan, anak melahirkan tuan melahirkan hambanya. Amatu antalidal amatu rabbataha. Hamba melahirkan tuannya. Betul. Hamba lahirkan tuan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, saya dah hurai dalam hadis yang lain, dalam kuliah yang lain. Dan satu lagi, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya. Dan apabila engkau melihat orang miskin yang tidak cukup pakaiannya, yang tidak berkasut, yang merupakan pengembala kambing dan berlumba-lumba nak buat bangunan. Kalau kita tengok hari ini kawasan Dubai, kawasan Kuwait, kawasan Abu Dhabi, kawasan Teluk ni, yang asalnya mereka memang pengembala kambing, yang asalnya mereka ini memang orang miskin, selipar pun tak pakai, tetapi dengan adanya minyak, wujudnya petrol, maka mereka menjadi orang kaya dan hari ini mereka berlumba-lumba membangunkan bangunan yang tinggi-tinggi, antaranya Burj Khalifa itulah. Termasuk di antara bangunan yang tertinggi yang ada dalam dunia. Jadi apa yang Nabi SAW bagi tahu ni, perkara yang akan datang ni memang betul-betul berlaku, kerana Nabi SAW adalah Nabi yang membawa wahyu, dan hadis ni membuktikan tentang kebenaran ajaran Nabi dan kebenaran nubuwatul Rasul, kebenaran kenabian Nabi itu sendiri. Kerana benda yang Nabi predik, benda bukan predik, Nabi bukan teka, tapi benda yang Nabi khabarkan kepada kita tentang berita akan datang, banyak yang telah berlaku.
Mustahil kita kata kalau Nabi teka dan ia berlaku. Kerana kalau teka ni, teka satu dua boleh jadi kena. Tapi kalau teka banyak kali, nak kata kena semua, nak kata tepat semua, ia adalah satu perkara yang mustahil. Mustahil. Kalau ikut undang-undang logik, memang mustahil lah. Memang mustahil untuk kita teka semua betul. Untuk kita teka semua hadis-hadis yang banyak tentang akhir zaman ni, banyak betul. Banyak yang betul. Yang tak betul Ustaz? Yang tak betul tak ada. Kalau ia sahih, banyak yang dah berlaku, yang mana sebahagian yang lain masih kita menunggu. Dan kita pun doalah kalau ia berkaitan dengan tanda kiamat, biarlah kita mati dulu, jangan kita jumpa dengan dia. Baik, kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang kita boleh ambil. Bolehnya menggunakan kelengkapan-kelengkapan rumah. Seperti mana isteri Jabir radhiyallahu anhuma menggunakan kelengkapan-kelengkapan dalam rumah semasa hidup suaminya. Maksudnya kalau seseorang tu nak beli kelengkapan rumah, nak beli kapet, nak beli permaidani untuk digunakan, ia bukan jadi satu kesalahan. Kenapa? Kerana dia kata Nabi bagi tahu pada Jabir, kamu akan ada kapet. Kamu akan ada kapet. Cuma macam mana yang dia orang boleh faham boleh pakai kapet ni? Dia orang kata sebab Nabi kata kamu akan pakai nanti. Di sini ada sebahagian ulama yang tak setuju. Dia kata sekadar memberitahu tentang satu perkara tu akan berlaku, ia tidak membuktikan benda tu boleh ataupun tidak. Contohlah, bila kita baca hadis berkenaan dengan tanda kiamat, Nabi kata berlumba-lumba meninggikan bangunan. Adakah bermakna meninggikan bangunan tu boleh ataupun tak boleh? Imam Nawawi kata sekadar Nabi bagi tahu benda tu berlaku ataupun tidak, belum tahu lagi boleh ke tidak. Belum tahu lagi. Nabi just bagi tahu saja. Bukan bermakna nak bagi tahu benda tu boleh ataupun tidak. Just bagi tahu benda ni akan berlaku. Tetapi dalam hadis ni, walaupun Nabi bagi tahu kamu akan ada kapet, kamu akan ada permaidani, kamu akan ada kain yang indah untuk menjadi perhiasan kegunaan di rumah, betul Nabi bagi tahu tentang benda tu akan berlaku. Tetapi apabila Nabi tidak membantah dan melarangnya, Nabi tak kata kamu akan ada di rumah ni, akan ada nanti kapet, akan ada permaidani, akan ada kain perhiasan, Nabi berhenti kat situ. Tapi kalau Nabi kata kena buang lepas ni, baru tak boleh. Tapi bila Nabi cerita tentang satu benda yang akan ada pada satu orang dan Nabi SAW tidak ada bantahan, bahkan Nabi iqrar, Nabi perakukan, ini menunjukkan benda itu dibenarkan. Sebab Nabi SAW dia tak boleh diam dalam perkara yang perlu untuk dinyatakan hukum. Jadi selagi mana benda kapet tu tidak ada unsur-unsur yang haram, selagi mana kapet tu tak dibuat daripada perkara yang najis, perkara yang diharamkan untuk kita pakai, bukan benda curi, maka ia dibenarkan untuk dipakai dalam rumah sebagai perhiasan, terutamanya apabila kita memerlukan sangat benda tu untuk duduk, untuk baring, untuk tetamu datang dan sebagainya. Ya? Baik. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia kata kebenaran ini terikat dengan apa? Kebenaran ini terikat selagi mana tidak ada unsur yang haram. Antara perkara unsur yang haram yang dilarang, contohnya diperbuat daripada sutera. Orang lelaki tak boleh pakai sutera. Jabir orang lelaki. Jadi kalau dia pakai guna sutera tak boleh lah. Ataupun emas dan perak, ini juga dilarang. Kenapa? Kerana emas dan perak ni untuk perhiasan ataupun untuk mata wang lah. Tapi tak boleh digunakan untuk alat makanan, minum umpamanya, kerana dia boleh memecahkan jiwa ataupun menghancurkan jiwa orang miskin. Ya, kerana orang miskin lebih memerlukan, kita patut sedekah. Ni kita membazir pula buat apa ni, pinggan dan sudu dan cawan umpamanya. Itu tak dilarang, ya, emas dan perak. Baik. Ataupun membazir. Membazir ini maksudnya dilarang lah. Kerana membazir? Kerana Allah Ta'ala sebut innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir ini sahabat syaitan lah, saudara kepada syaitan. Dan yang keempat, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang contoh perbezaan pandangan yang berlaku dalam kalangan sahabat di antara suami dan isteri. Sebab itu, kalau isteri ada benda yang dia tak bersetuju dengan suami dalam masalah agama, dia boleh menyatakan hujah dia dan itu tidak dianggap sebagai penderhakaan.
Sebab isteri Jabir bagi tahu kat Jabir, bila Jabir kata akhiri anni an matak. Jauhkan daripada aku perhiasan kamu ataupun permaidani kamu. Jadi isteri Jabir jawab dengan hadis. Bukankah Nabi kata kita akan ada? Kenapa aku nak tinggalkan? Kenapa aku nak buang? Nabi kata ada nanti. So isteri Jabir menggunakan berita Nabi SAW yang mengatakan kita akan ada ni, yang mereka akan ada kapet tu, sebagai satu kebenaran daripada Nabi, sebagai satu approval daripada Nabi SAW, yang memang Nabi tidak menghalang kita untuk buat, tidak menghalang kita untuk pakai. Dan Nabi bila tak halang, kenapa suami saya ni nak halang pula? So dia berhujah di hadapan suami dia, dan Jabir akhirnya tidak membantah kerana tidak terdapat pun unsur yang mengharamkan. Jadi sebab itu dalam dunia ni tuan-tuan, bukan semua perhiasan itu diharamkan. Bahkan Islam mengatur perhiasan itu dengan disiplin supaya ia tidak pergi kepada perkara yang haram. Ini benda yang kita kena fahami betul-betul supaya bila kita tidak menjadikan Islam ni sebagai medan untuk orang tuhmah. Nak berhias tak boleh, nak beli perhiasan tak boleh, nak beli decoration tak boleh. Ini semua boleh selagi mana tidak termasuk di dalam perkara yang membazir, tidak ada padanya unsur-unsur yang haram. Okey? Jadi sebab itu dia kata, contoh hadis ini membuktikan tentang contoh perdebatan yang terjadi dalam kalangan para sahabat dan isteri-isteri mereka, seperti mana yang terjadi antara Jabir dengan isterinya, dan bagaimana isteri berhujah kepadanya dengan hadis. Dan ini tak dianggap sebagai orang kata apa, penderhakaan, selagi mana dia tak tengking suami dia lah. Dia cakap elok-elok, dia gunakan hadis, dia berdalil menggunakan hadis, tidak menjadi masalah. Dan yang kelima, Jabir radhiyallahu anhuma apabila membantah perkara ini, dia mengatakan, dia berpandangan dia tak nak benda-benda dunia ni terlalu banyak dalam rumah dia. Dan ini membuktikan sifat wara' seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Wara'nya dia, zuhudnya dia, sampai dia kata, sampai kapet pun kalau boleh, dia tak nak untuk ada di rumah dia kerana terlalu banyak mengingati dunia. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tengok golongan sahabat ni, mereka betul-betul mempergunakan agama mereka untuk mendapatkan habuan akhirat mereka. Ini merupakan satu, patutnya kita sama-sama muhasabah, saya juga dan tuan-tuan, kita sama-sama muhasabah. Kadang-kadang dunia yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan sahabat tidak banyak berbanding nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita ni makan sedap lagi daripada para sahabat. Kita ni nikmat banyak lagi daripada sahabat yang Allah Ta'ala beri pada sahabat. Kita ni mungkin harta banyak lagi daripada sebahagian sahabat yang ada di zaman Nabi SAW. Kita ni mungkin hidup selesa lagi daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Tetapi mereka berjaya membuktikan dengan nikmat yang serba sedikit yang Allah Ta'ala bagi kepada sebahagian mereka, akhirnya mereka mampu untuk menjadi golongan yang Allah Ta'ala muliakan di dalam agama ini. Sehingga kan bila kita sebut nama sahabat aja, kita baca radhiyallahu anhum. Moga Allah Ta'ala meredai mereka semua. Dan Allah menurunkan ayat Quran memuji golongan sahabat. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Golongan-golongan yang awal daripada kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka. Orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Azza wa Jal. Ini merupakan pengajaran bagi kita yang kadang-kadang kita ni rasa kita ambil nikmat ni banyak dah. Tapi sumbangan kepada agama, sumbangan kepada umat tak nampak lagi yang kita buat. Jadi kita kena fikirkan. Kalau kita rasa kita dah tak sempat, mungkin kita dah berumur, kita kena sediakan pula, pasakkan dalam minda generasi cucu kita, anak-anak kita, supaya mereka buat sesuatu untuk umat ini, supaya mereka buat sesuatu yang bermanfaat untuk membangunkan semula umat ni menjadi gemilang sebagaimana pengorbanan itu dan usaha itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Tapi bukanlah bermakna bila nak jadi zuhud mesti jadi miskin. Tak juga. Bukan begitu. Tetapi jangan terlalu banyak mengambil dunia sehingga kita melupakan tanggungjawab kita ataupun habuan kita di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Sebenarnya kuliah ni 40 minit saja. Jadi ini pun dah terlebih sikit masa.
Sepatutnya saya berhenti satu suku tadi. Tapi oleh kerana ada panjang sikit saya hurai, jadi saya terambil masa lebih sikit. Terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada semua yang hadir secara online pada hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, ada tersilap kata ketika mana saya berkuliah pada hari ini, pada tengah hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa insya-Allah di lain masa.